Berita baik PTPTN tak sempat diumum kerana PH tumbang. Lim harap kerajaan baru akan laksanakan usaha kerajaan sebelum ini untuk kecualikan bayaran balik bagi graduan bergaji kurang dari RM4,000. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, sebelum runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan, gabungan itu berhasrat mengumumkan berita baik buat peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang berpendapatan tidak melebihi RM4,000 sebulan. Namun Lim yang juga Setiausaha Agung DAP berkata, manifesto PH itu gagal dilaksanakan apabila kerajaan PH yang berusia 21 bulan itu hilang kuasa. Kerajaan PH telah bersetuju untuk melaksanakan janji dalam Manifesto Pilihan Raya Umum PH untuk membenarkan peminjam PTPTN membayar balik pinjaman mereka hanya selepas gaji bulanan mereka melebihi RM4,000. Formula daripada PTPTN dan diluluskan oleh Kementerian Kewangan ini memerlukan kerajaan menanggung pinjaman tambahan di atas pinjaman sedia ada yang ditanggung oleh kerajaan untuk membiayai pinjaman PTPTN. Malangnya, kerajaan PH tumbang sebelum pengumuman rasmi berhubung perkara dibuat, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Untuk rekod, PH dalam manifesto PRU tidak menjanjikan penghapusan hutang PTPTN secara menyeluruh. Menurut buku Harapan, ia berhasrat menangguhkan pembayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan kurang RM4,000 sebulan dan memasukkan senarai hitam kepada peminjam yang tidak membayarnya. Bagaimanapun, peminjam bergaji RM4,000 ke bawah masih perlu membayar pinjaman seperti biasa kerana kedudukan kewangan negara dikatakan belum kukuh. Meskipun PH sebelum ini mendapat kritikan kerana dikatakan gagal menunaikan kebanyakan janji manifestonya, Lim berkata, sepanjang 21 bulan lalu, Kerajaan Pakatan Harapan telah bekerja keras menunaikan manifestonya. Antaranya, kata Lim, dengan mengurangkan kos sara hidup, menyediakan perlindungan kesihatan baru, meningkatkan ketelusan dalam kewangan awam dan mewujudkan peluang pekerjaan. Saya berharap janji untuk membenarkan peminjam PTPTN membayar balik pinjaman hanya selepas mereka mendapat gaji lebih dari RM4,000 sebulan tetap akan ditunaikan meskipun kerajaan perlu menanggung pinjaman tambahan, kata Lim. Dalam perkembangan lain, Barisan Nasional batal kerjasama dengan Bersatu di Melaka. BN masih cukup untuk membentuk kerajaan dengan majoriti muda. Dikemas kini dengan kenyataan Ketua BN Melaka, Abdul Rauf Yusof. BN Melaka membatalkan kerjasama dengan dua anggota Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu, Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, Payah Rumput dan Nur Effandi Ahmad, Teluk Mas. Bagaimanapun, BN masih selamat dengan sokongan 15 adun, termasuk Norizam Hasan Bakti, Pangkalan Batu dan Muhammad Jalani Khamis Rembia yang melompat daripada DAP dan PKR. BN masih cukup untuk membentuk kerajaan dengan majoriti muda. Bercakap pada sidang media hari ini, Ketua Barisan Nasional Melaka Abdul Rauf Yusof berkata, mereka telah menjemput Rafiq dan Nur Effandi untuk bertemu dan membincangkan kerjasama baru susulan pengumuman keluar Bersatu dari Pakatan Harapan minggu lepas. Bagaimanapun, Rauf menjelaskan sehingga hari ini mereka gagal bertemu dengan wakil Bersatu terbabit. Ini menyebabkan BN Melaka telah hilang kepercayaan untuk menjalankan kerjasama ini, katanya. Untuk rekod, kerajaan PH tumbang minggu lalu susulan tindakan Bersatu meninggalkan gabungan itu dan kemelut politik yang dihadapi sehingga menyebabkan pertukaran jawatan Perdana Menteri. Berikut adalah kedudukan kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka. Barisan Nasional 13 dengan ditambah 2, DAP 7, PKR 2, Amanah 2, Bersatu 2. Jumlah keseluruhan kerusi adalah 28 jumlah kerusi. Sementara itu, Rauf turut menambah bahawa gabungan terdahulu bersama 13 adun dan Rafiq serta Nur Effandi tidak lagi berkuat kuasa serta-merta. Kita menghormati gabungan peringkat ini dan kita memaklumkan bahawa kami hanya memisahkan gabungan di antara dua adun ini tanpa memisahkan gabungan dengan Parti Bersatu.
Oleh yang demikian, gabungan 13 adun BN membentuk kerjasama dengan 2 adun yang lain akan membentuk satu majoriti 15 orang kepada Tuan Yang Dipertua dalam kadar segera, katanya. Tiada persefahaman. Selain itu, Rauf juga menambah antara sebab kerjasama tersebut tidak dapat dijalankan kerana tiada persefahaman antara kedua adun terbabit. Jelasnya, kerjasama ini dilihat tidak mempunyai hala tuju sehingga menerima notis dari Setiausaha Kerajaan SUK yang menjemput bagi upacara angkat sumpah jawatan Ketua Menteri esok. Bagi kami, sekiranya ada persefahaman dan persamaan untuk membentuk kerajaan, tolonglah tengok yang 13 adun ini untuk sama-sama bentuk hala tuju. Kita bukan bantah kerjasama gabungan itu, tetapi kita bantah watak dan tokoh wakil rakyat bersatu yang tidak beri penghormatan kepada kami, 13 orang yang menyokong gabungan ini, katanya. Ditanya pemberita adakah kerjasama ini akan membawa kesan buruk terhadap hubungan parti di kerajaan pusat, Rauf menjelaskan perkara ini hanya berlaku di peringkat negeri Melaka sahaja. Kita tak putus hubungan dengan pusat. Ini hanya di peringkat negeri, mengatakan bahawa 2 orang tokoh ini tidak datang berunding dengan kita dalam apa juga sekalipun sampai hari ini kita tidak terima satu bentuk persefahaman. Maka kita bermesyuarat dan sebelat suara memohon supaya tidak lagi bekerjasama dengan kedua-dua wakil rakyat ini, katanya lagi. Sementara itu, strategi Dr. Mahathir Pakatan Harapan masih di peringkat awal, kata penganalisis. Pada peringkat ini, Mahathir bersama PH dilihat cuba melancarkan serangan balas terhadap Perikatan Nasional dengan meraih sokongan akar umbi dan rakyat. Penganalisis politik Profesor Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, masih terlalu awal untuk menjangka strategi Dr. Mahathir Mohamad dan sekutunya susulan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH minggu lalu. Katanya, apa yang boleh dilihat kini, Dr. Mahathir bersama Pakatan Harapan cuba melancarkan serangan balas terhadap Perikatan Nasional yang diketuai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan meraih sokongan akar umbi dan rakyat. Tun Dr. Mahathir dan sekutu sekarang tengah melancarkan serangan balas, iaitu dengan menyatakan kerajaan sekarang adalah kerajaan minoriti dan merosakkan integriti. Mereka turut menjelaskan cerita sebenar puncak kemelut berlaku waktu mesyuarat Majlis Presiden PH seperti di ceramah umum untuk raih sokongan rakyat dan ahli parti. Masih di peringkat awal, kita tak dapat nak lihat hasilnya, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Kerajaan Pakatan Harapan tumbang susulan tindakan beberapa parti politik termasuk Bersatu yang diketuai Muhyiddin Yassin dan sekumpulan anggota parlimen dari PKR diketuai Azmin Ali berkumpul di Hotel Sheraton pada Ahad 23 Februari lalu. Perkara itu berlaku 2 hari selepas mesyuarat tertutup Majlis Presiden PH bagi membincangkan tarikh peralihan kuasa daripada Dr. Mahathir Mohamad kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Pertemuan di Hotel Sheraton itu pada awalnya dikatakan untuk menyokong kepimpinan Mahathir dan menggagalkan konspirasi menyingkirkan Perdana Menteri. Namun, Dr. Mahathir mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan pengurusi Bersatu, manakala Bersatu pula membuat keputusan keluar dari Pakatan Harapan. Pada 24 Februari yang di-Pertuan Agong melantik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sementara. Bagi menyelesaikan krisis berkenaan, Agong memanggil semua anggota parlimen untuk menentukan siapakah calon Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti anggota Dewan. Mahathir kemudian mengumumkan hasrat untuk membentuk kerajaan perpaduan tanpa memihak mana-mana parti, memaksa PH mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Mahathir juga menjelaskan sebab meletakkan jawatan Perdana Menteri kerana tidak dapat menerima UMNO dalam kerajaan campuran. PH kemudian mengubah keputusan dengan menamakan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri ke-8, manakala BN dan PAS pula menarik balik sokongan kepada Mahathir dan menyokong Muhyiddin. Selepas seminggu pergolakan politik berlaku, dengan sokongan yang berubah-ubah dan kedua-dua pihak saling mendakwa memiliki majoriti, yang di-Pertuan Agong akhirnya melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 29 Februari. Muhyiddin membentuk kerajaan baru dengan mendapat sokongan UMNO, PAS, kumpulan Azmin yang keluar dari PKR dan gabungan Parti Sarawak. Langkah Muhyiddin itu dianggap sebagai pengkhianatan oleh Dr. Mahathir sehingga membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan dan kembalinya UMNO menjadi kerajaan.
Muhyiddin selepas secara rasmi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri berkata beliau tidak mengidamkan jawatan berkenaan dan hanya mahu menyelamatkan keadaan ekoran krisis politik yang melanda negara. Usul undi tidak percaya harus dilakukan secara teliti. Sementara itu, Profesor Kartini Abu Talib dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM turut menjelaskan usul undi tidak percaya harus dilaksanakan dengan penuh teliti jika PH mahu menjadi kerajaan semula. Rasanya jika PH masih mahu mengadakan undi tidak percaya, mereka harus atur strategi untuk pastikan mendapat undi yang mencukupi sementara Dewan Rakyat masih tunda. Kumpulkan betul MP, anggota parlimen yang terlibat, katanya. Terdahulu Anwar berkata usul tersebut akan dibawa oleh anggota parlimen PH dalam sidang Dewan Rakyat kelak yang kini ditangguhkan sehingga Mei. Tambahnya, Pakatan Harapan bersepakat untuk kembali mencalonkan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kita beralih dalam perkongsian berita yang berbeza. Mahkamah tolak kes Zahid hina mahkamah. Hakim membuat keputusan selepas menerima penjelasan peguam bela bahawa terdapat salah faham dalam penggunaan ayat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan pihak pendakwaan untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selepas bekas timbalan Perdana Menteri itu mengemukakan permohonan maaf secara terbuka hari ini. Hakim Colin Lawrence Squera membuat keputusan itu selepas mendengar dan menerima penjelasan Peguam Hisham Teh Potek yang mewakili Ahmad Zahid bahawa terdapat salah faham dalam penggunaan ayat ketika mengemukakan permohonan penangguhan perbicaraan itu semalam. Selepas mendengar daripada peguam bela tertuduh dan menimbangkan permohonan daripada pendakwa raya, saya bersetuju kemungkinan berlaku salah faham antara arahan yang diberikan tertuduh dan peguam bela. Saya juga bersetuju kemungkinan berlakunya pilihan perkataan yang salah ketika mengemukakan permohonan penangguhan dan ini telah menimbulkan salah faham. Saya juga mengambil kira permohonan maaf oleh tertuduh yang telah berlakunya satu salah faham. Dan apa lebih penting lagi janji oleh peguam bela tertuduh yang perkara ini tidak akan berlaku lagi. Saya lihat tiada kes untuk memulakan prosiding menghina mahkamah. Sebagai kenyataan umum dan amaran, mahkamah mahu menjelaskan yang pihak mahkamah tidak akan berkompromi terhadap cubaan untuk mengelirukan. Jika terdapatnya maklumat cubaan untuk mengelirukan atau menghina mahkamah, ini dengan jelas tidak akan teragak-agak untuk mengenakan hukuman denda atau penjara, kata hakim. Terdahulu, Zahid gagal mengemukakan surat yang didakwa diterima daripada pejabat Perdana Menteri PMO dengan alasan belum ada pelantikan rasmi dan angkat sumpah dibuat untuk jawatan setiausaha politik Perdana Menteri. Secara terbuka, saya memohon maaf atas kekeliruan dan salah faham yang timbul dan saya tidak berhasrat langsung untuk mengelirukan mahkamah ini. Saya amat menghormati yang arif dan menghormati mahkamah yang mulia ini. Saya juga ingin menjelaskan perintah tentang surat. Saya telah berhubung dengan setiausaha politik. Surat tak dapat dikeluarkan kerana belum ada pelantikan rasmi pegawai berkenaan dan belum ada angkat sumpah, katanya dari kandang tertuduh. Ini susulan penangguhan perbicaraan semalam selepas peguam yang mewakili Ahmad Zahid dilapor maklumkan bahawa anak guamnya perlu menghadiri satu mesyuarat berkaitan pembentukan kabinet bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, mahkamah memanggil kedua-dua pihak pada 4 petang semalam selepas PMO mengeluarkan kenyataan bahawa tiada mesyuarat atau sebarang perjumpaan dengan pemimpin politik dijadualkan pada hari itu. Ahmad Zahid 67 berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan di hadapan Hakim Squera sedang berlangsung. Sumber dari bernama. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Penyata pemegang amanah dan Yayasan Akal Budi diteliti.
Berdasarkan penyata kewangan Lewis & Co. dari Mei 2016 hingga April 2018, kata Leong, terdapat kemasukan RM99.532.364 dan juga 25 sen melalui 129 transaksi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini meneliti penyata kewangan akaun Bank Lewis & Co. yang dikatakan sebagai pemegang amanah dana Yayasan Akal Budi. Transaksi-transaksi dalam penyata kewangan itu diteliti dan disahkan oleh pengurus MyBank Cawangan Dataran MyBank, Leong Siu Kong, yang hadir memberi keterangan hari ini. Leong merupakan saksi ke-39 dalam perbicaraan pengubahan wang haram, rasuah dan pecah amanah dana Yayasan Akal Budi membabitkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang masuk hari ke-19. Berdasarkan penyata kewangan Lewis & Co. dari Mei 2016 hingga April 2018, kata Leong, terdapat kemasukan berjumlah RM99.532.364 dan 25 sen ke akaun itu melalui 129 transaksi. Sebanyak 112 daripadanya merupakan transaksi melalui cek, manakala yang lain pula melalui 4 jenis transaksi lain. Selain itu, kata Leong, terdapat 28 penempatan simpanan tetap placement dibuat bagi memindahkan wang daripada akaun pelanggan firma itu ke akaun simpanan tetap berjumlah RM68.378.347 Ini termasuklah satu penarikan upliftment dari akaun simpanan tetap bernilai RM2 juta untuk dimasukkan ke akaun pelanggan Lewis & Co. sebanyak RM300,000, manakala RM1.8 juta lagi dipindahkan semula ke dalam akaun simpanan tetap yang sama melalui placement baru. Untuk rekod, Ahmad Zahid merupakan pengasas, pemegang amanah dan penandatangan tunggal Yayasan Akal Budi. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Haziq Dayuddin Razali, Leong bersetuju bahawa langkah memindahkan wang dari akaun pelanggan ke akaun simpanan tetap adalah transaksi biasa, normal dan tidak menyalahi undang-undang. Haziq membuat pemeriksaan dan menyoal, jika ia salah, bank pasti sudah perasan. Leong pula menjawab, ya betul. Semasa pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Sazli Abdul Khairi pula, Leong mengakui amount yang terlibat dalam transaksi berkenaan tidak akan mencetuskan amaran red flag sehingga pihak MyBank perlu memaklumkannya kepada Bank Negara Malaysia. Untuk akaun peguam, terutamanya akaun pelanggan, dia amount terlibat tak akan mencetuskan red flag kerana ia pemegang amanah bagi pihak pelanggan, katanya. Zahid berdepan 47 pertuduhan membabitkan 27 kes pengubahan wang haram, 8 kes rasuah dan 12 kes pecah amanah membabitkan wang Yayasan Akal Budi. Untuk pertuduhan pengubahan wang haram pula, Ahmad Zahid dituduh menerima cek dianggarkan bernilai RM65 juta dari beberapa pihak melalui seorang peguam yang kemudiannya didepositkan ke dalam akaun tertuduh. Tertuduh kemudiannya didakwa menggunakan wang tersebut untuk membeli 2 unit banglo bernilai RM5.9 juta. Perbicaraan yang dilakukan di hadapan Hakim Colin Lawrence Quera akan bersambung Jumaat ini pada 6 Mac. Semua sumber berita dipetik dari Akhbar Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda setia mengikuti perkembangan channel ini. Terima kasih kerana anda telah mendengarkan video ini sekaligus menontonnya sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk teruskan sokongan dengan cara mengongsikan video ini serta mengajak teman-teman kenalan anda mensubscribe channel ini.